sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua hadirin hadirat di Medan Mara, di Medan Mara Kuala Lumpur. Okey, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang berada di ruang lega bangunan Mara ini, tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk bersama-sama dengan kita semua untuk pocket talk pada hari ini yang bertajuk Haram Berwakaf bersama ustaz yang kita jemput jauh daripada Terengganu pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh penuhkan ruang kerusi yang berada di hadapan stage ini dan bersama-sama dengan kami untuk ke dalam majlis ilmu, yang mana kalau tak salah saya ustaz, ada hadis yang Nabi sebut bahawa majlis ilmu ni merupakan salah satu daripada taman-taman yang syurga, betul tak? Jadi rugilah kalau kita tak datang ramai-ramai, kita tak duduk, apatah lagi sekarang ini kita berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang di mana pahalanya digandakan, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka dan sebagainya. Kita semua dah sedia maklum tentang kelebihan di bulan Ramadan. So pada hari ini bersama-sama saya adalah Ustaz Azri bin Muhammad Nasli. Okay, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Okay, jauh kan? Lapar sikit lah. Lapar sikit. Lapar biasalah tu. First time Ustaz sampai sini? First time? Kali ketiga. Kali ketiga. Okey. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ustaz kita pada hari ini kita jemput jauh daripada Terengganu, Ustaz Azri. Sekarang ni mengajar di Terengganu dan beliau sekarang ni sama belajar dalam bidang degree Usuluddin di Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza Terengganu. So tajuknya hari ini adalah berkaitan dengan haram berwakaf. Saya pun muskil. Wakaf ni salah satu benda yang elok sebenarnya, tapi kenapa ada haram kat depan tu? Bila saya dapat tajuk tadi, diorang bercakap haram berwakaf, tang mananya haram kita nak tengok kat sini ni. Kenapa jadi haram tu kan? Kenapa jadi haram tu sebenarnya? Padahal wakaf ni salah satu benda yang elok, benda yang orang kata baik lah kan, sampai kita mati pun dia punya pahala dia still mengalir. Tapi kenapa haram situ? So tanpa membuang masa, saya jemput sendirilah ustaz untuk explain lagi dan terangkan lebih lanjut kepada kita semua tentang tajuk kita pada hari ini. Okey, dipersilakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasalah bulan puasa ni kita tak larat nak salam pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa afdalus salat wa taslim ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya muliakan moderator kita, Saudara Acap, lebih mesra dipanggil Acap katanya. Dan saya hormati pegawai-pegawai Mara, staf-staf serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Saudara Acap kata, kenapa namanya haram wakaf? Kita tertanya-tanya, kenapa haram wakaf? Sebelum kita cerita pasal haram wakaf, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan 8 Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kita peluang untuk berada dalam bulan Ramadan. Yang mana pada bulan Ramadan ini Allah janji, memang Allah janji Allah akan balaskan dengan kebaikan yang berganda. Allah janji bulan Ramadan ini Allah balas setiap kebaikan kita tu dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik. Cuma kita je yang tak nampak ataupun tidak melihat apakah manfaat yang Allah nak berikan kepada kita. Seperti mana saudara Acap kata, apabila seorang tu ataupun kita duduk dalam majlis ilmu ni, seumpama kita duduk di Raudhatun min Riyadil Jannah, Raudhah min Riyadil Jannah, taman-taman syurga. Yang mana semoga kita harap pengumpulan kita ni, majlis kita ni dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kita menuntut ilmu ataupun kita sama-sama belajar. Yang mana saya yang berkongsi pun sekiranya ada salah, boleh sama-sama kita perbaiki dan menegur antara satu sama lain. Jadi hari ini kita nak cerita tentang wakaf dan tajuknya adalah haram wakaf. Kenapa haram wakaf? Sebelum kita nak cerita tentang haram tu, kita perlu
jelaskan dulu apa maksud wakaf. Kalau kita tak tahu, kita akan rasa wakaf ni apa? Sebab wakaf ni ada dua. Satu wakaf dalam Quran, satu wakaf harta. Berbezanya huruf qaf dengan huruf kaf. Kalau dalam bahasa Melayu, bezanya huruf q dengan huruf k. Jadi yang kita nak bicarakan hari ini tentang wakaf harta, bukan wakaf dalam Quran. Jadi wakaf ni secara mudah kita boleh faham, definisi wakaf menurut kamus ni adalah perkataan wakaf merujuk kepada sesuatu diberikan untuk kegunaan orang ramai. Seperti mana kita tahu sekarang, MARA ada membuat satu inisiatif iaitu warak. Yang mana warak ni lah menjadi penghubung antara harta-harta wakaf yang orang wakafkan untuk menjadikan harta wakaf tu bermanfaat untuk orang lain. Jadi dari sudut istilah pula berlainan. Daripada sudut istilah pula, mengikut ahli ilmu antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami menyebut takrif wakaf dalam konteks syariah sebagai menahan harta yang boleh dimanfaatkan selama mana benda tu boleh digunakan, dengan cara memutuskan hak pemilihan ataupun hak pemilik itu atas harta tersebut dan dialihkan untuk kepentingan awam, iaitu untuk manfaat orang lain. Boleh tak tiba-tiba kita tengok tanah kosong, kita kata tak apalah, kita wakaflah tanah ni? Tak boleh, kerana harta wakaf tu mestilah hak kita, bukannya hak orang lain. Kalau hak orang lain, itu bukan dipanggil tanah kita, itu dipanggil tanah orang. Itu nak cerita tentang wakaf daripada sudut istilah dan juga daripada sudut definisi dia. Maka ada pendapat ulama antaranya Syekh Wahbah Az-Zahiri, dia mengatakan bahawa wakaf ialah menahan harta benda ni daripada pemilik itu ataupun individu tu tertentu untuk diuruskan manfaat harta tu. Maksudnya bukan orang yang wakaf tu yang menguruskan, tapi dia serahkan harta tu supaya ada orang lain gunakan dan manfaatkan harta tu. Jadi harta wakaf ni bukan harta yang boleh kita main-mainkan ataupun kita boleh guna sesuka hati. Jadi bila nak cerita tentang haram wakaf ni, sebab masa kita pun tak panjang, suka untuk saya ceritakan terus kenapa harta tu menjadi haram ataupun wakaf tu menjadi haram. Yang pertama kita nak ceritakan antara sebab wakaf tu menjadi haram ataupun haram kita wakaf, sekiranya kita mewakafkan sesuatu tanah itu ataupun sesuatu benda yang untuk kegunaan umum ataupun masyarakat kita wakaf dengan mengguna ataupun membeli harta tersebut. Sebelum kita nak wakaf, kita beli menggunakan harta yang haram. Ataupun kita beli, contoh, kita nak hadiahkan kepada Mahat Tahfiz van. Untuk kegunaan Mahat Tahfiz ni mudah ke masjid, ke majlis-majlis ilmu. Jadi kita beli van tu, mestilah van tu akan jadi hak kita dulu. Sebab apa? Nak wakaf ni mestilah sesuatu benda tu hak kita, baru kita boleh wakaf. Jadi kita beli van tu, tapi tengok sumber yang kita beli van tu daripada sumber yang mana. Itu yang boleh nak cerita haram tak haram tu. Contohlah saudara Acak, kita beli van, niat kita baik, nak bagi budak-budak Mahat Tahfiz, budak-budak madrasah guna. Tapi sumber yang kita guna adalah sumber daripada riba. Itu yang pertama. Sumber yang kedua adalah sumber daripada rasuah. Kenapa kita sebut tentang riba, rasuah dan sebagainya ni? Ataupun harta yang kita guna tu untuk membeli barang wakaf tu daripada perkara yang, benda yang kita curi. Secara mudahnya kita faham, riba, kita tahu riba ni disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran memang benda yang haram. Menerima rasuah ataupun mengambil rasuah itu memang benda yang haram. Mencuri jelas-jelas dah haram. Jadi mana boleh kita nak guna benda yang haram untuk membuat kebaikan? Faham tak kat situ? Mana boleh kita nak guna benda kebaikan, nak buat kebaikan tapi menggunakan perkara yang haram, menggunakan duit ataupun harta yang haram. Sebab tu sesetengah daripada kita rasa macam mana? Kita rasa apa yang kita buat tu adalah kebaikan, namun yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita kata dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana kita sendiri belajar dan kita tahu setiap perkara yang buruk tu berdosa, setiap perkara yang baik itu Allah ganjarkan dengan kebaikan. Jadi apabila kita membeli barangan, seperti saya bagi contoh tadi van, kita nak sedekahkan ataupun nak wakafkan. Sedekahkan tak kita hurai pula, sedekah dengan wakaf ni apa perbezaan dia? Kita nak wakafkan van kita kepada Mahat Tahfiz menggunakan duit rasuah, maka jelas-jelas walaupun itu kebaikan, tapi sebenarnya dia bukan memberi kebaikan kepada kita, bahkan menambah-nambah lagi dosa kepada kita. Jadi dekat sini kita nak tengok rukun-rukun wakaf.
Jadi apabila kita nak wakaf, mesti ada pihak yang mewakafkan ataupun kita panggil al-wakif. Pihak yang mewakafkan ataupun individu ataupun organisasi apa-apa yang ingin mewakafkan. Kemudian yang kedua mesti ada al-mauquf, iaitu harta yang diwakafkan. Mana boleh kita nak wakaf tapi tak ada benda, kan? Contoh saya cakap kat Acap, Acap saya wakafkan kepada Acap, Acap ambil lah. Wakaf apa Acap? Tak tahu. Benda kosong. Benda memang tak ada dekat depan mata dan tak tahu kita cakap apa. Yalah. Jadi tak jadi benda tu sebagai benda wakaf ataupun harta wakaf. Jadi rukun yang ketiga tu kena ada, rukun yang kedua tu kena ada al-mauquf, iaitu barang yang kita nak wakaf tu. Apabila ada orang yang individu ataupun satu organisasi yang nak bagi wakaf, kemudian ada barang ataupun ada benda yang nak diwakafkan, ketiga mestilah ada penerima wakaf, iaitu al-mauquf, iaitu pihak yang diwakafkan kepadanya. Jadi saya cerita dah tadi tentang haram wakaf tu. Kita bagi contoh saya lah, bagi contoh orang lain tak baik kan. Kita bagi contoh diri sendiri. Saya nak wakafkan satu van ke Mahat Tahfiz. Saya menggunakan duit curi ataupun duit riba ataupun duit rasuah untuk membayar barangan wakaf tersebut. Kemudian Mahat Tahfiz ni tak tahu saya guna duit riba tu ataupun saya guna duit haram tu lah. Senang ceritanya, saya guna duit haram tu untuk wakaf. Jadi pihak Tahfiz pun alhamdulillah terima kasihlah sebab nak wakafkan kepada kami van dan sebagainya. Pihak Tahfiz terima tanpa tanya apa-apa. Kita tuan-tuan, perempuan, kalau orang nak bagi hadiah kat kita ataupun orang nak bagi sesuatu benda kat kita, tambah-tambah benda tu menjadi keperluan. Di Mahat Tahfiz, van perlu tak Cak? Perlu. Van perlu. Jadi bila orang nak bagi van, takkan Mahat Tahfiz nak tanya, duit ambil mana beli van ni? Tuan Haji contoh, Tuan Haji beli macam mana van ni? Cash ke? Bila orang kata wakaf, kita tanya banyak dah. Kita terus terima. Mungkin ada staf-staf ataupun pegawai-pegawai yang tak pernah terlibat tentang wakaf kan. Bila kita pergi ke sekolah ataupun kita pergi kepada satu tempat yang kita nak wakaf, mungkin kurang pertanyaan. Apatah lagi dia meraihkan kita. Terima kasihlah sebab sudi wakafkan kami. Sudi apa? Bagi barang wakaf tu kepada kami dan tolong kami. Dia pun meraihkan kita. Jadi orang yang wakaf tu, saya menggunakan wang yang haram untuk membeli barangan wakaf. Kemudian barangan wakaf pun dah ada, saya bawa pergi hantar kepada Mahat Tahfiz. Mahat Tahfiz pun terima tanpa kata apa-apa. Sekarang ni yang nak jadi ceritanya, adakah Mahat Tahfiz tu pun berdosa ataupun dikira bersubahat? Jadi panjang ceritanya. Secara ringkaslah. Jadi selagi mana Mahat Tahfiz ni bersangka baik dengan orang itu, maka tidak berdosa lah. Ini kaedah lah. Selagi mana dia bersangka baik dan dia sangka mungkin yang wakaf ni orang yang baik, dia guna harta zakat dia ataupun simpanan dia memang untuk wakaf kepada Mahat Tahfiz, bersangka baik. Yalah, ustaz-ustaz tahfiz, mudi-mudi mana nak bersangka buruk dengan orang kan. Jadi bersangka baik pada pewakaf tersebut. Gunalah van tersebut sampailah van tersebut bermanfaatlah sampai budak ni dah habis, dah datang budak baru kemudian ke depan dan sebagainya. Ceritanya, adakah orang yang menerima wakaf tersebut, van yang digunakan itu, adakah dikira berdosa Mahat Tahfiz tersebut? Mahat Tahfiz itu tidak berdosa. Orang yang berdosa adalah orang yang mewakafkan tersebut. Selagi mana dia menipu, selagi mana dia tidak jujur, selagi itulah apa yang berjalan itu bukannya pahala. Sebab kita tahu wakaf ni adalah harta kita ataupun pemberian kita yang berterusan. Seperti mana kita tahu hadis daripada Rasulullah SAW, apabila mati atau meninggalnya seorang insan ataupun seorang anak Adam tersebut, terputus segala amal soleh dia, terputus semua segala kebaikan dia, kecuali tiga perkara. Illa salasatin. Apa dia tu? Illa min sadaqatin jariyah. Antaranya adalah sedekah jariah. Tuan-tuan dan perempuan, sedekah jariah dengan sedekah biasa ada perbezaan. Disebutkan oleh ulama, sedekah jariah adalah sedekah yang berpanjangan, iaitu termasuk dalam wakaf. Sedekah biasa tidak termasuk di dalam wakaf. Ia dikira hadiah ataupun pemberian sahaja. Jadi berbalik pada kisah tadi. Jadi selagi mana pemberi wakaf tu tak beritahu dia membeli barang wakaf tu menggunakan wang yang haram, selagi itulah bukan pahala yang berpusing kepada dia, tetapi yang berpusing kepada dia adalah dosa dan laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita kata laknat pada Allah Taala kepada dia? Bukan kita menghukum ataupun kita yang jadi hakim kepada dia, tapi Allah dah cerita dalam Quran, apabila kita buat perkara tersebut Allah akan laknat.
Allah akan benci dan sebagainya. Jadi, apakah infak dia kepada mak tahfiz? Mak tahfiz tak tahu. Saya bagi contoh tahfiz lah, senang kan? Kita bagi mudah. Tahfiz tak tahu kita guna barang tersebut barang yang haram untuk beli barang wakaf. Jadi, apakah infak dia? Dia akan berlaku beberapa perkara lah. Antaranya, van yang diberikan tu tidak berkat, ataupun kita wakaf tanah tu, tanah tersebut tidak berkat. Ada je masalah-masalah yang berlaku. Kadang-kadang van rosak, tayar pecah, van baru tapi kena servis lalu, minyak hitam leaking lah dan sebagainya. Sampai menjadikan Allah, kalau Allah nak jaga mak tahfiz tu, Allah jadikan van tu sebagai bebanan, bukan sebagai penyelesaian masalah, ataupun van tu sebagai pertolongan. Dia akan jadi beban. Last kali van tu kat mana? Kat tepi je lah. Dibiarkan begitu sajalah. Sebab apa? Asal dia bukan dengan kebaikan. Maka infak dia apabila kita mewakafkan satu perkara melalui wang ataupun melalui harta kita yang haram, maka perkara tersebut tidak berkat. Apabila tak berkat, kita kena ingat, kita duit banyak, kita tak bahagia. Kita ada rumah besar, kita tak bahagia. Kita ada keluarga, kita tak bahagia. Anak jadi degil. Isteri tak dengar cakap, melawan. Suami dengan perangai suami. Jadi kat situ Allah cerita dan Allah tunjuk keburukan yang terjadi. Kita berhenti sekejap azan. Jadi setiap perkara wakaf ataupun benda yang diwakafkan melalui harta yang haram, maka tidak berkat. Jadi kita ingatlah,
supaya nak melakukan apa-apa, andai kata kita tahu ni duit yang haram ataupun duit yang kita nak wakaf tu adalah duit daripada unsur riba, maka kita asingkan. Gunalah duit yang betul-betul halal, duit hasil usaha kita, duit penat peluh kita. Sebab itulah antara tanda besar kiamat, kita dah berada di penghujung dunia ataupun di akhir zaman. Antara tanda besar kiamat yang akan terjadi adalah di sekeliling kita semua perkara yang haram. Apa maksudnya? Di sekeliling kita semua perkara yang haram bermaksud bukannya makanan tu makanan yang, minta maaf sebut khinzir lah, babi, bukan babi. Bukannya air di sekeliling kita air yang arak, bukan. Nak ceritanya sampai satu masa tanda besar kiamat, semua perkara yang dikelilingi kita, perkara haram adalah daripada duit, harta benda. Sebab apa? Kalau kita dah mula benda yang, maksudnya beli satu perkara yang benda yang dah haram, kemudian benda tu berjangkit kepada orang lain guna, dah jadi haram dah. Berlegar-legar sampai kan tak ada langsung perkara yang halal. Itulah tanda yang paling besar satu hari nanti, apabila tanda akan berlakunya kiamat. Maksudnya tak ada perkara yang dah halal dah di sisi kita. Itu tanda-tanda yang akan kita lalui lah. Semoga Allah SWT jauhkan kita dan peliharalah kita serta keluarga kita. Kemudian tadi saya sebut 3 saja, iaitu al-waqif, iaitu yang mewakafkan harta, mauquf, benda yang diwakafkan ataupun perkara yang diwakafkan tu. Kemudian yang ketiga al-mauquf, al-mauquf alaih. Tadi tertinggal alaih. Al-mauquf alaih, iaitu harta orang yang menerima wakaf tu. Dan yang keempat adalah sirah. Apa maksud sirah ni? Apabila kita mewakafkan sesuatu harta ataupun benda, kita mestilah melafazkan. Apabila kita melafazkan, di situ kita tahu, macam kita beli barang, saya beli, yang ni saya jual. Jadi akan jadi pertukaran antara pembeli dan penjual. Sama juga orang yang mewakafkan, apabila pewakaf mewakafkan sesuatu benda kepada yang nak diwakafkan, orang yang menerima wakaf tu, jadi kat situ terputus dah harta tersebut. Maksudnya bukan terputus tu memang tak akan jadi harta dia lah, satu. Maksudnya terputus tu daripada segi yang kita boleh faham, harta tu dah bukan milik kita kerana kita dah wakafkan. Cumanya pada akhir-akhir ni kita kena berhati-hati sikit apabila tentang soal wakaf ni ataupun soal sirah ni. Kerana apa? Bila orang yang wakaf tu mati, tak adanya hitam putih ataupun tiada orang yang menjadi saksi ketika akad ataupun sirah wakaf tu. Banyak yang berlaku sekarang di banyaklah tempat kita di Malaysia ni. Apabila mak ayah meninggal, sebelum mak ayah meninggal, mak ayah wakafkan harta ni untuk buat madrasah, untuk buat masjid, untuk buat surau dan sebagainya. Tapi bila anak ayah mati, anak tahu tu tanah ayah dia, waktu itulah dia nak ambil tanah tersebut, nakkan harta. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang gilakan dunia ataupun orang yang dah tak fikir halal dan haram, punya pasal lah buat masjid ke, buat surau ke, buat mak tahfiz ke. Kalau dia kata dia nak tanah tu, dia akan buat sampai dia dapat. Mungkin staf-staf yang dah pernah berurusan dengan masalah-masalah tersebut tahu. Kalau orang ni kita ceritalah tak boleh haram sebab ayah dah wakaf dah ni, kenapa nak ambil balik? Ini hak saya, dia kata. Mana hitam putih? Mana tanda kita dah wakaf dah? Dia akan persoal kita balik. Lepas tu kita nak jawab apa? Oh, itu saya jumpa ayah tuan kita dah wakaf dah. Bolehkah nak jadi macam tu? Sekarang tak boleh macam tu. Pada zaman dahulu ataupun pada zaman-zaman sebelum ni boleh kita lafazkan hanya dengan sirah semata-mata. Tapi pada zaman sekarang perlu kepada hitam putih supaya tidak menjadi masalah pada hari yang mendatang. Itu yang terjadi pada realiti hari ini. Kemudian kita nak cerita sikit tentang perkara yang mana tidak berkat, kita nak berkatkan. Seperti saya bagi contoh tadi, tanah yang kita beli daripada unsur riba atau perkara yang haram, kita nak bagi tanah tu manfaat, kita bagi kepada mara contoh. Mara usaha lah, buat sekolah ke, bagi buat benda-benda yang bermanfaat lah untuk masyarakat. Mara pun usaha, buat ni tak jadi. Contoh, bina ni tak jadi, buat tu tak jadi dan sebagainya. Akhir sekali mara kata tak boleh buat apa-apa tanah ni. Bila cek-cek balik, rupanya unsur tanah tersebut bukannya unsur yang halal. Itu yang nak diceritakan tentang haram berwakaf tu. Bukan maksud haram berwakaf ni tak boleh wakaf. Bila sebut haram berwakaf tak boleh wakaf dah, bukan. Maksud haram berwakaf ni kita nak cerita pada hari ni adalah
perkara yang menyebabkan wakaf tu menjadi haram dan tidak bermanfaat untuk orang yang mewakafkan tu. Jadi ada sedikit lagi masa, saya nak minta sikit nak cerita tentang perbezaan sedekah, infak dan juga wakaf ni. Apa perbezaan? Mungkin di antara kita ingat sedekah tu pun wakaf dah, infak tu pun wakaf dah, wakaf tu wakaf dah. Mungkin kita anggap macam tu. Sebab itulah dia jadi, kenapa kena tukar nama? Saya kan sedekah, bukan saya wakaf. Dia akan jadi macam tu. Kadang-kadang dia akan jadi, tak tukar nama pun tak apa, saya sedekah dah. Macam tu. Dia akan jadi masalah kat situ. Jadi kita tengok sedekah. Sedekah ni bererti pemberian yang padanya dicari pahala daripada Allah. Maksudnya sedekah ni niat kita. Seperti contoh kita jalan ni kan, ada jual penjualan macam-macam kan, kerepek apa selalu tadi kan. Ada orang ataupun tuan kedai cakap, ambillah puan, ambillah tuan, saya sedekah. Dia sedekah tu dengan mengharap Allah Subhanahu Wa Taala berikan pahala dan ganjaran untuk dia. Selesai kat situ. Adakah esok dia mari, puan, main duit puan, semalam saya bagi kat puan? Ada dia minta macam tu. Dah ada niat sedekah. Halal lah. Dia mengharap Allah yang balas lah. Itu yang pertama, secara ringkas saya cerita sebab masa pendek kan. Kemudian infak. Infak pula menurut Al-Jurjani, iaitu ulama kita, bererti membelanjakan harta kepada yang berhajat. Seperti mana tuan-tuan faham dan nampak situasi kita sekarang, kadang-kadang ada keluarga yang tidak berkemampuan tapi anaknya pandai, nak pergi belajar di Mesir, nak belajar ke Jordan dan sebagainya. Buatlah infak sabil ataupun infak subuh kadang kan. Sebab apa? Infak ni dia kepada orang yang berhajat. Orang ni nak berhajat nak pergi belajar ni. Jadi kita niat, kita infak ni supaya dia guna. Dia guna wang tu untuk perjalanan dia ke, untuk dia nak beli barang ke Mesir ke, nak pergi belajar lah. Maksudnya dia guna untuk hajat dia. Tetapi bila disebut wakaf, tidak boleh digunakan sesuka hati. Ini yang saya baru sembang dengan kawan saya kemarin dahulu. Isunya, saudara Acap cakap kat saya, Azri, saya nak wakafkan tanah ni, saya ambil bahagian ni, contoh berapa kaki yang panggil lah contoh kan. Acap kata kat saya, contoh saya ni mudir sekolah. Tapi Acap kata, saya nak infak ni Azri, bahagian ni saya nak ambil, ataupun saya ambil 2-3 tapak untuk saya wakafkan. Acap pun bagi kat saya 1,000, saya ambil contoh. Sebab dia niat nak wakaf tanah tu, dia nak beli semua tak mampulah, sebab Acap pun macam-macam lagi nak tanggung kan. Takkan nak bagi semua duit yang kita ada tu untuk wakaf lah. Jadi Acap kata saya bagi 1,000, saya ambil lah beberapa kaki yang boleh ambil cukup dengan duit tu. Jadi saya pun ambil. Saya ambil duit Acap tu, saya tak guna untuk wakaf tu. Saya guna duit tu untuk bayar gaji pekerja saya ataupun ustaz yang mengajar budak-budak tahfiz. Itu merupakan satu kesalahan yang besar dan akan disoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana duit wakaf wajib dan mesti digunakan untuk wakaf. Tidak boleh digunakan untuk perkara-perkara yang lain. Walhal sesetengah pendapat dia mengatakan tak boleh kita kata nak pinjam sat duit wakaf ni, nanti aku bagi balik. Sebab kita nak jaga hak orang wakaf. Tapi berbeza dengan infak yang kita bagi tahu tadi. Saya nak pergi Jordan. Acap kata, "Nah, ambil duit infak 1,000. Pilah." Jadi saya guna untuk beli tiket, saya guna untuk beli baju pergi sana, saya beli untuk beli kitab dan sebagainya. Itu tidak dikira masalah. Tapi kalau Acap kata, saya infak ni untuk saya wakaf ni untuk beli kitab. Duit saya beli 1,000 ni beli kitab dah. Kena beli kitab dan wajib beli kitab. Tak boleh guna untuk beli benda lain. Berbeza dengan zakat pula. Itu cerita lain lah. Tak apalah, nanti kita cerita pada masa akan datang kalau ada rezeki insya-Allah. Jadi perbezaan antara infak, sedekah dan wakaf mempunyai perbezaan yang sangat luar biasa ataupun sangat tidak sama. Apa-apa pun kita kena pergi kepada definisi dan syariat balik. Bila kita faham tiga benda ni dan benda-benda yang lain seperti zakat fitrah, zakat harta dan sebagainya, dia tidak akan jadi masalah kepada kita, bahkan akan memudahkan kita supaya kita beramal soleh dan berbuat kebaikan. Sebab itulah ulama kata, antaranya Ibn Ruslan dia kata, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apa maksudnya? Ibn Ruslan kata dalam matannya, kitabnya Zubat, dia kata, dan setiap orang yang beramal, maksudnya buat amal ibadah tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Ada setengah ulama juga mengatakan al-amalu bighairi ilmi mardudun walau bihaqqin. Saya selalu sebut benda ni sebab apa pentingnya.
kita nak beramal, nak buat baik tapi tak ada ilmu, itu yang menjadikan amal kita tu tertolak dan sia-sia saja. Kita dah rasa banyak dah kot pahala nak ambil dekat hari akhirat esok, dekat sana esok. Tapi bila pipi hari akhirat esok, na'udzubillah lah, kita pipi hari akhirat tak ada apa. Sebab apa? Lah, semayang selama ni sebab ikut orang, tak tahu rukun semayang. Semayang selama ni sebab tahu benda tu wajib je. Puasa sebab apa puasa? Tengok orang lain puasa, aku pun puasa. Kemudian orang buat zakat, kita pun zakat. Tak tahu zakat ni untuk apa. Nak membersihkan harta ke, untuk sekian-sekian ke, tak tahu. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu ni akhirnya sia-sia je. Sebab tu ulama kata mardudun walau bihaqqin, akan tertolak walaupun benda tu betul. Kita nampak betul dah cak, buat baik, bagus, sedekah dan sebagainya, tapi tak ada manfaat akhirnya sebab tak ada ilmu. Jadi pengakhiran sekali sebelum penutup, cukup dah masa cak? Sikit boleh. Jadi pengakhiran sebelum kita tutup majlis kita ni, perkara yang paling penting sebelum kita beramal mestilah ilmu. Dan sekiranya kita bekerja ataupun bertugas dalam bidang-bidang yang bukan kita pakar pada bidang tersebut, maka tanyalah pada ahlinya. Saya mungkin hanya boleh cerita sekadar halal haram dan sebagainya begitu saja, tapi mungkin saya tak reti sangat nak cerita tentang hukum-hukum sebaliknya lagi. Tuan-tuan yang kerja mungkin kita ni tahu bahasa pasal tu je. Pasal mendeling kita tak tahu, tiba-tiba kena hantar kepada wakaf, bahagian wakaf. Sudah nak buat wakaf macam mana ni? Kan? Kita pun orang main tanya, boleh nak wakaf? Boleh. Macam ni boleh tak? Boleh. Pakai duit riba boleh? Boleh. Cuci harta. Kita kata macam tu. Saya main judi, saya nak cuci judi saya nak bayar untuk wakaf. Boleh? Boleh. Akan jadi masalah. Last sekali kita yang tak mengaji ni esok pun dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tak menuntut ilmu lah. Jadi apabila kita diamanahkan oleh tanggungjawab yang Allah bagi ni, terutamanya saya sokonglah apa yang Mara buat sekarang ni, iaitu wara', wakaf amanah rakyat, yang mana dianjurkan sekarang ni dibuat oleh Mara. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tolong dengan dorongan yang sebetulnya, dan semoga Allah dorong kita agar tidak terlibat dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Sebab apa? Sekiranya kita yang bertanggungjawab menjadi wakil pemberi wakaf, maksudnya kita yang menerima wakaf tersebut dan kita yang akan bagi, kalau kita tidak amanah dan kalaulah kita ni tidak tahu hukum halal haram, maka takut esok kita yang dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya minta maaf lah sekiranya banyak kekurangan yang saya cakap ataupun saya sampaikan ni terlalu laju ke, terlalu cepat ke dan sebagainya. Saya minta maaf. InsyaAllah sekiranya ada rezeki dijemput lagi, insyaAllah saya datang lagi, insyaAllah. Sekiranya tidak dijemput pun tak apalah, nak macam mana tak ada rezeki. Jadi insyaAllah yang baik itu boleh kita ambil sebagai pedoman untuk perjalanan kehidupan kita. Walaupun cerita pasal wakaf ini pun satu ilmu, tapi sekiranya ada buruk ataupun salah, mungkin ada yang lebih tahu daripada saya di dalam ni, bolehlah tegur dan perbaiki kesalahan tersebut. Sama-sama kita belajar. Bukan kita hidup ni untuk menghukum orang, untuk melihat kesalahan orang, tapi kita cubalah untuk jadi orang yang positif, supaya kita sentiasa bersangka baik dengan orang, serta kalau orang salah kita pergi tegur, bukannya kita menceritakan keburukan itu kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima puasa kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita sehingga kita bertemu dengan Hari Raya Aidilfitri dan juga hari-hari yang mendatang. Semoga kematian kita, Allah matikan kita dalam keadaan kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mohon beribu kemaafan pada pihak Amara dan semualah staf-staf yang ada atas salah silap dan kesilapan saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi begitulah perkongsian yang telah disampaikan oleh Ustaz Azri Muhammad Nasli berkaitan dengan haram berwakafnya. So kat sini kita dah dapat satu kesimpulan bahawa kalau kita nak berwakaf ni kenalah datang daripada sumber yang halal, ataupun pendek katalah matlamat tidak menghalalkan cara. So, walaupun benda baik, kita niat tu dah baik, tapi kalau kita keluarkan daripada sumber yang haram, so sia-sia je lah sumbangan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam bangunan Mara ini, sambil kita sedang keluarkan duit shopping raya ni untuk di kemeriahan Hari Raya Aidilfitri ni, boleh juga kita sumbangkan juga untuk kemeriahan kita di hari akhirat sana. Kat situ kita ada tabung warak dekat kalau di sebelah tangga sana ada booth warak sendiri wakaf.
Ataupun boleh scan di sini sendiri, gunakan handphone, scan, ikutlah apa-apa. Yang penting kita niatkan yang terbaiklah untuk diri kita, especially. Okay, saya rasa itu saja daripada kami di sini di YPM di Mara sendiri. Akhir kalam, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datangnya daripada saya sendiri, hakikatnya daripada Allah juga. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.